Bayangkan, saya ada memory card ni dan saya cucuk masuk kat bawah kulit saya atau kat sini kat bawah kuku saya ni. Tengok contohlah kan. Ini adalah microchip dalam badan. Sudah. Ini hot topic ni sekarang ni. Sebab ada negara yang mula nak apply masukkan kapsul microchip bawah permukaan kulit kita sebagai ID macam tu kan. Dah mula ura-ura ada benda tu. Jadi ada orang persoalkan balik, bang, sekarang dah ada dah orang masukkan chip dalam badan. Dulu kata tak ada. First, microchip yang masuk dalam kulit ni bukan benda baru. Contoh kat sini Shopee pun kita boleh jumpa, harga RM3, RM4. Ini gunanya untuk kita tag binatang kita, kucing ke, anjing ke, ikan ke apa, dan kita akan simpan sedikit data dalam kita punya microchip ni. Nampak tu? Okey? Ini anolah microchip. Video saya sebelum ni saya bagi tahu yang sekarang ni tak ada lagi nanochip. Nanochip adalah chip yang bersaiz nanometer. Sangat kecil, kita tak boleh nampak dengan guna mata kasar kita. Yang ini chip ni, microchip, nampak. Dan benda ni bukan benda yang amazing sangat. Memang dah lama. Kita punya dalam handphone kita ni penuh dengan chip yang bersaiz micro. Benda bukan benda yang pelik. Fungsi microchip ni sama macam kita punya kad. Kad bank kita ke, kad keahlian apa-apa kan, kita punya IC, kita punya touch and go. Sama konsep dia. Berkonsepkan lebih kurang macam RFID macam tu. Apa tu pula RFID? RFID adalah Radio Frequency Identification. Maksudnya kita nak tahu identiti sesuatu tu, kita nak akses maklumat identiti tu melalui radio frekuensi. Itu RFID. Macam mana dia berfungsi? Contoh saya ada satu kad RFID kat sini kan. Nampak tak? Tepi tu ada macam wayar-wayar, gulungan wayar tau. Kalau korang perasan, tengok tu. Maybe tak nampak sangat lah. Saya cuba cabut saya punya, dia punya layer atas tu. Okay, dan layer bawah sekali pun saya nak ni juga tanggalkan. Dekat tengah ni saya tak lepas nak cabut. Jadi tengok je lah yang macam ni. Rasa dah okey kot. Nampak tu? Kita ada banyak gulungan wayar dan situ kita ada chip satu. Dua-dua ni akan bersambung dan ada antena terkeluar sikit kat situ kan. RFID tag ni dia umpama macam kita ada memory card sini. Ni chip juga, microchip. Dia size ni kira macam paling kecil lah untuk memory card. Sebenarnya dia boleh kecil lagi, tapi disebabkan kalau terlalu kecil kita susah nak pegang nanti. Kita nak masuk dalam kamera susah. Jadi dia buatlah housing dia ni, dia punya case ni besar sikit. Size macam ni. Sebenarnya isi dalam dia kecil saja. Anggaplah benda ni microchip. Okay, letak kat sini sebab nampak ada microchip situ kan. Dalam micro saja kita ada chip kat sini. Okay, dah ada chip kat sini. Macam mana kita nak berhubung dengan chip ni? Sebab RFID ni kita punya connection adalah wireless. Bila wireless connection, dia guna konsep sama macam wireless charger ni. Contoh sini saya punya wireless charger, letak handphone dan handphone saya akan di-charge. Tenaga tu diberi kepada saya punya handphone. Konsep dia, dekat saya punya wireless charger ni ada gulungan wayar kat sini dan sini pun ada gulungan wayar kat handphone saya. Tenaga tu kita transfer melalui elektromagnet. Contoh saya ambil kad saya tadi, mana tadi? Sekejap ni kad ni. Tengok tak ada gulungan wayar di sekeliling kad kita ni. Sama macam handphone kita tadi, terima tenaga melalui elektromagnet. Dan ini dia punya chip. Nak hidup kena ada tenaga. Sama macam memory card kita ni. Kalau kita letak je memory card sini, kita nak buat apa? Boleh berfungsi apa-apa tak memory card kita? Tak ada apa-apa kan? Ada tak orang yang boleh kata, oh memory card ni kalau letak sini, memory card ni dia boleh berfikir sendiri. Memory card ni akan bagi signal. Kita boleh track GPS dekat memory card ni. Pelik kan? Tak boleh. Sebabnya memory card ni perlukan tenaga baru kita boleh akses data. Data saja, sebab fungsi memory card hanyalah data. Dia tak boleh proses jadi komputer, tak boleh. Komputer lain, komputer ni gabungan ada macam-macam device, macam-macam modul. Contohnya kita ada CPU, Central Processing Unit, itu modul yang khas untuk kerjanya memproses maklumat, memproses data. Task-task tu kita kena proses dekat CPU. Dan nak masuk ke CPU tu, siapa kena bagi task tu? Daripada RAM. Nampak? Ada banyak modul-modul yang kita perlu gabungkan baru jadi komputer. Memory card ni, sebiji ni tak boleh jadi komputer. Ini hanya ada memori. Sama macam RFID ni. Ini dalam ni hanya ada memori saja.
Dan untuk access memori tu, kita kena buat connection. Nak dapat connection, kita kena bagi power dulu kat dia. Kita bagi gelombang elektromagnet, dia dapat tenaga elektrik kat situ. Daripada tenaga elektrik tu, dia maybe bagi pulse dekat kita punya receiver untuk bagi tahu dia punya data, dia punya identification ni apa. Kalau kita tengok National Geographic ataupun Animal Planet, kita akan dapat tengok macam-macam teknologi yang digunakan untuk kita track binatang. Kalau kita simply nak tagging saja binatang tu, macam kita pakai tadi tu, yang RFID punya tag ni. Ni. Benda ni. Kecil je saiz ni kan. Pakai benda ni dekat binatang. Tapi fungsi dia limited lah. Sebab benda ni hanya boleh menyimpan maklumat saja. Binatang ni binatang daripada pusat jagaan mana, siapa yang jaga, dia punya, contoh kalau harimau ni harimau yang keberapa. Setelah kita tag, kita akan dapat tahu sejarah-sejarah harimau ni macam mana, sebelum ni dijaga kat mana, besar kat mana, dia punya sejarah kesihatan dia macam mana. Semua tu maklumat sahaja. Tapi kalau nak ada GPS ke apa, itu dah kompleks. Benda macam ni tak ada GPS, sama macam memory card, tak ada GPS. GPS ni kena ada modul lain. Sebab bila kita nak on fungsi GPS, saya bagi contoh. Ini adalah GPS tracker Pli daripada Malaysia. Ni produk Malaysia. Nampak tak? Dia punya beza saiz tu. Kad ni kecil je RFID ni. Yang GPS ni kena tebal sangat. Kenapa? Kita buka dalam dia. Okay, buka jap. Okay. First kita akan nampak bateri. Nak ada GPS fungsi pelik-pelik kena ada bateri. Kalau tak, dia nak dapat sumber tenaga daripada mana. Cabut bateri dulu. Okay, sekejap saya cabut semua dalam ni dulu. Unscrew balik semua. Okay, kat sini. Sekejap sekejap. Tu dalam dia. Dan ada lagi satu lagi yang kecil ni, hitam ni. Okay, nampak tak? Sini kita ada bahagian SIM card untuk connect pada data plan. Kalau tak, mana nak dapat internet? Tak ada orang nak bagi free internet kat kita. Itu satu. Lepas tu kat sini ada speaker lah, kita nak connect, ada macam-macam lah. Contoh kat dalam ni, ini saya tak pasti apa benda. Yang dalam ni ada macam-macam. Ada wifi, ada dia punya CPU kecil, ada dia punya RAM. Kalau yang RFID biasa ni, dia ada simple system saja dalam tu untuk access dia punya maklumat. Yang ini ada macam-macam. Kalau tidak, kita tak boleh running dia punya fungsi yang advance tu. Kalau nak compare dengan memory card pun banyak sangat beza saiz dia. Nampak kan? Besar ni kalau kita nak masukkan segala modul GPS, mini komputer. Ini sebab ini kira mini komputer lah, sebab kita boleh call. Sama macam handphone kita. Mini komputer, ni lagi mini. Handphone kita ada display, ni tak ada display. Lebih kurang tu lah konsepnya. Sebab kebanyakan yang orang takutkan sekarang, kata nanti chip tu masuk dalam badan, track kita pergi mana apa semua kan, boleh tahu itu ini pasal kita. Saya tak faham dia takut ke apa. Sebabnya handphone kita sekarang ni dah memang buat benda tu. Kita hampir semua orang ada handphone sekarang. Semua orang sudah di-track dah pun. Dia punya tracking tu bukan sekadar kita punya tempat saja. Dia boleh track apa yang kita buat dekat handphone kita. Sebab tu iklan yang keluar dekat kita punya handphone biasanya sesuai dengan kita. Kadang-kadang contohnya kalau kita duk banyak tengok pasal berkebun kan, bila kita buka Facebook, banyak iklan barang-barang kebun, baja. Kalau orang tu banyak tengok video pasal komputer, pasal teknologi, bila dia buka video ke apa, dia nampak iklan pasal laptop baru, iPad ke, ataupun handphone baru yang latest. Sebabnya dia dah track dah kita. Contoh, sini saya ada satu sunglass yang agak unik, di mana sunglass ni saya boleh charge. Pula dah, apa benda yang guna bateri dalam kita punya sunglass ni? Kalau tak tahu, scary tu. Tu, cermata ni lepas charge saya cabut. Gantikan saya punya cermata ni. Tu. Saya dah ada sunglass. Tapi sunglass saya ni saya boleh dengar lagu. Sebabnya kat sini dia ada bone conducting punya speaker. Nampak macam cool, dengar tu macam cool. Cermin mata boleh dengar lagu guna cermin mata Tapi dia konsep dia simple. Cermin mata dia letak bone conducting punya headphone. Bila kita dah faham fungsi teknologi ni, adakah kita akan takut? Tak semena-mena takut. Contohnya, kau dah pakai cermin mata ni, boleh ada bateri kat sini. Biar lepas ni apa yang kau nampak akan diupload ke internet dan orang boleh tahu apa yang kau nampak. Bahaya, habislah hai. Apa yang kau cakap lepas ni, kau punya cermin mata ni akan dengar. Lepas tu orang tu pun akan dengar apa yang kau cakap. Lepas tu pula bila kau pakai ni, apa yang kau fikirkan, benda ni akan baca. Sebab dia dah dekat dengan mata, dah dekat dengan kepala kita dah. Nanti apa yang kau fikirkan, dia boleh baca dalam otak kau. Sila air bulan, cermin mata ni akan kontrol kau buat benda pelik-pelik. Tak takut ke pakai cermin mata yang ada headphone ni? Nampak? Bila kita tak tahu, kita akan takut sangat. Takut benda yang kadang mengarut.
Boleh tak cermin mata ni buat benda lain? Tak boleh. Sebabnya device yang ada, fungsi yang ada, dia punya komponen yang ada kat sini limited. Gitu je. Umpama pisau. Pisau kita tahu, pisau boleh potong sayur. Tapi adakah pisau kita yang kecil tu boleh tebang pokok jati yang dah berusia 200 tahun contohnya, 200 tahunnya pokok, besar sampai 3-4 kali peluk macam ni, pakai pisau. Boleh tebang tak? Macam tak logik lah, kan? Cuma kalau nak menjawab soalan di mana adakah chip masuk dalam badan, benda ni bukan benda yang pelik. Okay, sebab saya dah terangkan tadi, benda ni dah lama dah. Cumanya sebelum ni kita banyak buat benda ni dekat binatang. Kalau sekarang masuk kat dalam badan manusia, tanya saya pun tak setuju. Saya tak nak badan saya ada benda-benda kalau orang masukkan chip dalam ni kan. Kalau vaksin tu, awalnya saya pun tak adalah nak ambil vaksin pun awalnya. Sebab saya nak tengok orang dulu. Sebab saya tahu vaksin akan datang risiko. Dia ada kelebihan dia, iaitu dia melatih kita punya sistem imun untuk melawan virus yang kita tengah lawan tu. Tapi dia punya keburukan dia ada bahan yang kita masuk bersama vaksin tu. Sebab vaksin tu melatih. Tapi pelatih tu kadang-kadang dia punya bahan tu mungkin memudaratkan certain orang. Sebab tu kita akan dengar kes ada yang orang ni sakit lepas ambil vaksin kan. Ada possible. Kecil lah. Sedikit sangat possible dia. Tapi ada. Risikonya ada. Semua benda ada datang dengan risiko. Selagi kita hidup kat dunia ni, kita sentiasa berhadapan dengan risiko. Dan kita akan sentiasa kena calculate. Adakah risiko ni kita nak ambil ataupun risiko ni kita tak nak ambil? Itu. Risk management. Semuanya berkenaan risk management. Bila kita cakap tentang risk management pula, risk tu kita kena faham. Risiko tu kita kena faham dulu, baru kita boleh manage. Kalau tidak, kita dok mengkaji perasaan takut pada risiko itu sahaja. Bukan mengkaji betul-betul risiko tu. Contohlah api. Bila orang tu tak kenal pasal api, dia tak tahu api tu macam mana wujud, macam mana nak buat api, dia duk dengar cerita pasal rumah terbakar, hutan terbakar, buatkan dia takut je pasal api. Padahal kalau tak ada api tu macam mana nak masak? Jadi tak nak kena guna api tu. Ada risiko bila guna api. Tapi bila kita tahu ada knowledge tentang api tu, kita waspada. Kita bukan dah takut kosong dah. Banyak orang terlalu spend masa untuk study ketakutan tu. Kita terlalu sibuk menakutkan diri kita, mengkaji benda yang menakutkan saja. Tapi kita tak kaji ataupun kita tak belajar solusinya. Kita tak fahamkan sesuatu tu untuk mencari solusi. Kita banyak fokus maklumat yang menakutkan saja. Dia punya end result. Kita tak kaji dia punya sebelum tu. Kenapa berlaku, apa keselamatan dia, apa kemungkinan dia, apa kelebihan dia, apa kebaikan dia. Kita tak kaji sangat. Banyak orang terus skip, terus tengok result yang tak baik saja. Kalau kita rasa akan ada wujud satu masa bencana akan kena kat kita kan, macam mana kita nak ready? Adakah kita ready dengan prep makanan banyak saja? Tidak. Kena readykan knowledge. Kena spend masa belajar knowledge. Bukan spend masa sekadar simpan makanan sampai satu rumah penuh makanan. Tidak. Kalau kita simpan makanan sahaja, makanan akan habis. Lepas tu kita nak makan apa? Jadi untuk kita survive, kalau real nak survival, takut sangat dengan masa depan yang mungkin kita rasa kita tak boleh nak survive, belajar macam mana nak survive. Contoh bab makanan, macam mana nak survive dengan makanan? Produce makanan. Belajar tanam pokok, belajar menternak ayam ke, belajar menternak itik, macam mana nak bela ikan kat rumah tanpa perlu pening sangat. Belajar benda tu. Itu real knowledge yang kita betul-betul kena spend effort untuk belajar. Bukan fokus belajar pasal end result yang menakutkan tu. Fokus macam mana nak capai result yang baik. Jangan decide sesuatu berdasarkan pemahaman orang yang kita tak tahu pun asal point dia apa benda. Tiba-tiba dia punya end result saja dia bagi tahu kena percaya ni. Tarikh sekian akan berlaku benda ni. Kita macam kan. Last penutup soalan. Adakah possible microchip ni masuk dalam badan kita? Di mana dia boleh track kita kan. Kalau tak nak ambil point saya bab handphone ni dah sedia ada track kita kan. Nak ambil juga point benda ni masuk dalam badan dan track kita. Adakah possible? Jawapan saya, yes. Ada possibility untuk microchip masuk dalam badan, dia boleh run macam komputer, track kita apa semua kan. Ada possibility dia. Tapi adakah sekarang? Sekarang bukan lagi. Teknologi tak sampai masa tu lagi. Macam sekarang teknologi still antara teknologi yang tracking pun macam ni. Kita tengok yang modern sikit, contohnya Apple yang smart tag yang tag untuk track kita tu kan. Apple punya tu, itu pun kecil. Dia kecil tapi still lebih kurang macam ni lah, kecil sikit daripada ni. Kalau kapsul kecil tu masuk dalam badan kita dan track macam-macam, dia kena overcome banyak limitasi.
Daripada dia punya prosesor dia kena lebih kecil. Sebab prosesor sekarang tak ada yang bersaiz nanometer, tak ada. Yang saiz nanometer tu adalah dia punya transistor. Chip yang kecil satu hal, dan dia bukan kena ada satu saja chip, sebab dia kena ada banyak chip. Sebab kalau prosesor satu chip, kena ada chip untuk memori, kena ada dia punya GPS modul yang kecil, dan bateri pun kena kecil. Jadi bateri kalau nak kecil ni kita tak dapat lagi sebenarnya. Paling kecil bateri pun macam tadi ni, bukannya kecil mana, still besar-besar ni bateri dia kan. Kalau bateri kecil ni contohnya macam dalam earphone kita, earphone yang wireless tu kan, yang bulat-bulat tu, bateri dia kecil saja. Tapi kecil tu pun tak kecil sangat. Masih lagi agak mencabar nak masuk dalam kulit kita. Dia kena kecil lagi. Dan bateri punya teknologi kena improve betul-betul. Sebabnya teknologi sekarang tak boleh tahan lama sangat bateri. Kalau macam ini punya bateri pun boleh tahan untuk GPS sebab kita ada modul GPS. Maybe tahan dalam 3 ke 5 hari. Nampak? 3 ke 5 hari. Kalau kita nak masukkan tracking device masuk dalam kulit kita, ada komputer, mini komputer macam-macam kan. Selain daripada teknologi lain yang saiz tu banyak lagi kena dikecilkan, modul pun kena kecil, dia punya bateri pun kena kecil, dia punya power consumption pun kena kecil juga. Macam-macam dia kena kecilkan baru dia muat. Buat masa sekarang teknologi tu tak sampai lagi. Bukan saya kata tidak akan ada Saya tak pernah kata tidak akan wujud. Tapi itulah kesimpulan saya sama. Bab tracking kita sudah di-track lama dah. Dan teknologi ni dah lama sebenarnya. Yang masuk dalam tagging ni dah lama. Sejak tahun 2005 lagi dah ada orang start buat sendiri. Bukan orang buat company buat, bukan. Ada orang yang DIY sendiri tahun 2005 tau. DIY sendiri, masuk dalam bawah kulit dia. Lepas tu dia pergi kat office dia, buka pintu pakai benda tu je. Ni sebab dia ada ID. Dia sama macam kad ni je. Cumanya kad ni dikecilkan masuk bawah kulit. Konsep dia sama. Dia gunakan elektromagnet untuk dapatkan tenaga, dan dia adalah connection antara dia. Dia bagi data, tapi simple buat masa sekarang. Okay? Itu je lah. Saya harap saya punya perkongsian ni bermanfaat. Jangan lupa follow Berani Buat, subscribe YouTube Berani Buat. Saya Syafiq. Jumpa lagi. Assalamualaikum.